So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Acha Vlog Channel. So sekarang aku nak tengok reaction. Aku nak buat reaction satu YouTuber ni, nama channel dia Joe si Penglipur Lara. Kalau korang nak tengok kisah seram ataupun kisah seram lah, kalau korang nak tengok, korang boleh tengok di Joe si Penglipur Lara. Dia ni humble tu. Betul, dia ni humble. So jom kita tengok. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak cerita suara abang selukan. Sebab sekarang dah tepat pukul 2 pagi. Cerita sesuatu macam Oh, aku buat reaction ni jam 7.17 ni pada pukul awal 2 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak diingini. Sebab ada sesuatu benda yang agak mengganggu, iaitu aku respect lah dengan abang ni. Sebab dia punya cerita kan, dia punya cara penyampaian dia memang memang masuk. Rumah abang tak ada hari ni tau. Dua-dua orang tak ada. Tiga-tiga orang lah sebenarnya. Tiga-tiga orang tak ada. Sebabnya dia orang semua balik kampung. Besok hari Sabtu pula rasanya. Terlangkah Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Okay, kita tengok cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki, tetapi dia minta dekat abang untuk gunakan nama. Tajuk dia Ditumpangi Poch. Kalau sebut panjang palsu, nama samaran, dan abang letakkan nama Ammar untuk cerita kali ini. Berlaku pada tahun 2009 dekat negeri Melaka. Tapi waktu abang dapat cerita ni, abang punyalah terkejut, beruk, rasa macam nak memulas saja perut. Nanti abang beritahu sebab apa. Macam ni ceritanya. Pada tahun 2009, Ammar belajar dekat satu kolej, iaitu Kolej Yayasan Melaka. Kalau orang-orang Melaka ataupun orang boleh kata satu Malaysia memang tahulah kolej ni banyak menghasilkan graduan-graduan yang bagus dalam bidang bisnes, teknologi dan juga kejuruteraan. Jadi dia belajar dekat situ dalam bidang diploma, kalau tak silap abang, diploma bisnes. Jadi sepanjang dia belajar dekat situ, dia ikuti satu program, ikuti satu belajar silat. Kalau tak silap abang, silat cekak. Jadi dia memang aktif dengan belajar silat, mengajar orang, dan pada masa yang sama dia belajar juga ilmu-ilmu silat yang baru. Jadi pada satu hari tu dalam tahun 2009, ada satu gelanggang silat dekat Durian Tunggal nak dirasmikan. Jadi waktu perasmian itu, dijemputlah semua ahli-ahli silat di sekitar Melaka. Silat-silat yang sama level, maksudnya sama jenis lah. Mungkin kalau dia belajar silat cekak, ya semua ahli-ahli silat cekak dipanggil pada waktu tu, berkumpul dekat Durian Tunggal, merasmikan gelanggang silat yang baru. Abang nak cakap ladang silat, gelanggang silat yang baru. Jadi si Ammar ni bertolak daripada asrama dia ke gelanggang silat selepas waktu maghrib, sebab acara tu berlaku selepas waktu isyak. Jadi dia bertolak daripada asrama dia yang terletak dekat Peringgit, pergi ke Durian Tunggal naik motor EX5. Pada waktu tu motor tu boleh dikatakan agak uzur, jadi dia tak boleh bawa laju. Kelajuan yang dia boleh bawa untuk mengelakkan motor tu daripada rosak sekitar 70 ke 80 km sejam. Maksudnya tak laju sangat. Sekejap, aku cuba nak fahamkan cerita dia. Dekat Durian Tunggal merasmikan gelanggang silat yang baru. Abang nak cakap ladang silat, gelanggang silat yang baru. Jadi si Ammar ni bertolak daripada asrama dia ke gelanggang silat selepas waktu maghrib, sebab acara tu berlaku selepas waktu isyak. Jadi dia bertolak daripada asrama dia yang terletak dekat Peringgit, pergi ke
Durian Tunggal naik motor EX5. Pada waktu tu motor tu boleh dikatakan agak uzur, jadi dia tak boleh bawa laju. Kelajuan yang dia boleh bawa untuk mengelakkan motor tu daripada rosak sekitar 70 ke 80 km sejam. Maksudnya tak laju sangat lah kan. Jadi dia pun bertolak, tak ada apa-apa berlaku sepanjang jalan tu. Dan sewaktu dia bertolak tu, dia perasan dekat sebelah kiri dia, waktu dia melepasi pekan, kalau tak silap abang, sewaktu dia melepasi satu sembang 4, dekat sebelah kiri dia ni ada satu kolam yang pelik. Kolam tu banyak lumut tapi nampak warna airnya hijau, sebab pada waktu tu bulan memang mengambang penuh. Maksudnya boleh nampak keadaan tasik tu. Dia bukan tasik, dia macam kolam lah. Jadi dia teruskan perjalanan sampai kat Durian Tunggal. Jadi sampai kat Durian Tunggal tu, acara pun berlangsunglah dengan meriahnya, dungdang. Jadi lebih kurang pukul 11.30 acara pun habis. Bila acara habis, diorang pun berkumpul ramai-ramai sambil minum-minum dengan ahli-ahli silat yang lain. Jadi waktu berkumpul-kumpul ni, ahli-ahli silat yang tanya-tanyalah kan, Amar ni datang daripada mana? Sebab diorang sebenarnya tak berapa nak tahu Amar ni datang daripada mana. Jadi Amar beritahulah dia datang daripada Peringgit, lalu jalan sekian, lalu sembang sekian. Jadi bila ahli-ahli silat dengar, semua macam, "Wih, beraninya kau Amar. Kau tahu tak, jalan yang kau lalu tu daripada Peringgit nak ke Durian Tunggal tu boleh dikatakan jalan misteri. Nak lagi, kau perasan tak?" dia kata, dekat jalan tu kau akan jumpa satu kolam warna hijau. Kolam tu memang banyak lumut. Tu Amar kata, dia memang perasan, cumanya dia tak rasa pelik pun dekat kolam tu, okey je. Rupanya waktu tu dia orang semua buka cerita, kolam tu memang terkenal dengan tempat orang bunuh diri. Kebanyakan orang yang bunuh diri, tak kisahlah bangsa apa pun, akan terjun ke dalam kolam tu dan terus akan tenggelam ke bawah. Memang tak akan timbul-timbul. Dan pihak bomba, bila ada orang terjun bunuh diri dalam kolam tu, memang ada masalah nak keluarkan mayat daripada kolam tu. Sebab kolam tu sesuatu, boleh kata ada sesuatu yang tinggal kat situ, dan siapa yang terjun kat dalam tu ke dalam, memang akan dia dalam sangat oleh benda yang tinggal kat dalam kolam tu, yang kita pun tak tahu, misteri sangat kolam tu. Jadi bila dengar cerita macam tu, bukan setakat Amar je, abang yang dengar cerita pun kecep perut. Sebabnya abang duduk kawasan tu tapi bukanlah duduk kat kawasan kolam tu, abang bukanlah penunggu kolam. Cuma nanti abang ceritakan Jadi bila dah dengar cerita macam tu, Amar pun rasa macam, alamak, time ni pula nak cerita-cerita seram. Tapi bila dia kuatkanlah semangat, dia kata, mungkin bukan semua orang akan dapat peluang diganggu dengan makhluk-makhluk macam tu. Sebab mengikut kata kawan-kawan, wish, first time tu aku buat video reaction. Meremang. Dah lah aku buat jam 7.30. siapa yang lalu dekat kawasan kolam tu memang insya-Allah akan diganggu, terutama yang lalu melebihi daripada pukul 12.30 malam. Jadi bila Amar dengar macam tu, terus-teruslah dia tengok jam menunjukkan 12 tepat. Jadi dengan kata lain, dia akan melalui jalan tu dan akan melalui kolam tu pada jam lebih daripada pukul 12.30 malam. Jadi tambah lengah-lengah. Uish, macam ni kita dah nak balik kan. Sebelum kita nak balik tu, start waktu tu lah kawan kita nak cerita pasal kolam tu, jalan yang kita lalu. Uish, memang kalau boleh kan, selepas kita melalui jalan tu baru member kita bagi tahu. Kalau dia bagi tahu sebelum kita nak balik tu, memang payah duk. Amar pun teruslah salam-salam dengan semua orang, salam dengan tok guru dia. Dia cakap dia nak balik segera sebab motor dia tu bukan dalam keadaan baik sangat. Walaupun EX5 tapi tak boleh buat laju. Okey, ini dah mula seramnya. Jadi Amar daripada gelanggang dekat Durian Tunggal tu, gelanggang singgah kat Durian Tunggal tu lebih kurang pukul 12.30. Jadi dia pun bergeraklah, cubalah melajukan motor, tapi tak maulah pula motor tu tok macam tu. Tak adalah laju sangat. Dan Amar perasan bila dia dah sampai dekat kolam tu, jam menunjukkan dekat-dekat pukul 1 pagi.
sekarang ni pukul 2 satu abang. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Dan bila dia menuruni bukit, akan melalui sebelah kolam tu. Dan bila dia lalu dekat sebelah kolam tu, dia memang tak nak pandang dekat kolam tu. Kolam tu sekarang belah kanan. Dia memang tak nak pandang kolam tu. Dia berbodoh. Memang Selepas menuruni bukit, Ammar kena nak perah minyak untuk naik bukit, tapi tak adalah bukit yang tinggi sangat. Dia kata masih okey lagi bukit tu. Tapi kat sinilah Ammar diuji. Bila dia nak naik bukit aja, biasalah kalau kita turun, lepas tu bila nak naik agak laju lah juga kan. Ada punya momentum tu agak laju. Tapi bila dia mula nak memanjat bukit, motor dia yang tadi boleh perah 70 ke 80 km sejam, tiba-tiba motor dia jadi 30 km sejam. Pada waktu tu Ammar masih lagi bersangka baik. Dia ingatkan mungkin motor dia naik bukit tak larat. Tak apalah, dia perahlah juga motor tu, menderum-derum motor tu nak naik bukit. Motor tu teruslah naik bukit. Selepas melepasi bukit tu, motor tu akan melalui jalan yang lurus. Dan waktu tu Ammar akan rasa lega, sebab dia kata bila jalan lurus memang tak ada masalah untuk motor tu pergi lebih laju. Tak adalah 30 km sejam aja, agak laju sikit. Tapi sangkaan Ammar tersilap. Walaupun jalan tu dah lurus, Ammar tak boleh perah sampai 70 ke 80 km sejam. Dia hanya boleh pergi 30 km sejam yang paling laju. Waktu tu Ammar kata memang ada benda yang tak kena. Dia yakin ada sesuatu yang menumpang dia, motor dia tu. Ada sesuatu yang menumpang. Jadi pada waktu tu papat menumpang ni aku payahlah. Boleh nampak seram gila yang ada kalau kat belakang. tumpang. Ammar pun uluk-uluk macam betulkan side mirror motor. Pada waktu tu dia nampak seseorang yang bermuka hitam. Dan gula-gula, abang malas nak cakap lebih-lebih. Sekarang dah pukul 2 pagi. Gula-gula, mukanya hitam. Seram lah. Tak ada orang kat rumah. Jadi oi, abang ni takut kan? Aku lagi takut. Jangan risau bang, aku lagi takut bang. Jangan risau. waktu tu dia rasa dia Aku shoot seseorang tau, tak ada yang nak teman. rasa macam memang tak bernasib baik lah. Memang tak bernasib baik. Dia cuma ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cuma ingat Al-Fatihah. Dia mulakan bacaan Al-Fatihah, tapi dia kata Al-Fatihah dia tunggang langgang, naik turun Al-Fatihah dia. Lepas tu dia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi surah tu, kalau siapa yang biasa baca surah tu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia tak jumpa penghujung surah. Berulang-ulang. Bila dia berulang tu, benda tu goyang-goyang kat belakang. Aduh, bergoyang-goyang kat belakang. Jadi Ammar untuk Oi, aku tak dapat bayang gila kalau aku kena. Oi, minta kita dijauhkan dari gangguan ni. Wish. Memang seram lah mengelakkan benda tu menyentuh dia. Ammar merapatkan badan dia ke depan motor. Tapi Alhamdulillah benda tu tak ikut merapat ke badan dia. Tak ada. Benda tu stay kat situ. Dan Ammar monitor. Oi, kalau stay pun aku still takut. Oi, kalau aku dalam keadaan tu macam tu memang kelabah gila lah. Boleh masuk dalam parit tu. Ataupun Ammar perhatikan benda tu berdasarkan daripada side mirror yang ada kat tepi motor. Dia tengok benda tu masih lagi ada kat situ. Dia terus perah, tapi tak boleh pergi laju. Dah baca Al-Fatihah tunggang langgang, Qul a'udzu birabbil falaq pun tunggang langgang. Yang dia tinggal adalah ayatul kursi dan juga selawat Nabi. Dia cuba baca ayatul kursi, tak jalan. Ayatul kursi dia tunggang kejap. Ayat pertama naik, ayat ketiga turun, ayat ke dah hara dia baca. Dan yang terakhir dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kali ni dia baca kuat-kuat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia baca macam tu, dia rasa macam ada sedikit kekuatan dalam badan dia untuk dia berkata sesuatu kepada benda tu. Dan nak tak nak dia kena juga cakap
sebab dia takut benda tu ikut dia balik asrama. Sambil bawa motor dalam keadaan malam gelap. Pada waktu tu 2009 jalan tu tak banyak sangat lampu, tapi ada cahaya matahari, cahaya bulan. Waktu tu Amar cakap macam ni, engkau nak tompang aku, kau tompanglah. Sebab aku makhluk Allah, engkau pun makhluk Allah. Kita sama-sama menompang kat dunia ni. Cuma satu je yang aku minta, janganlah engkau tompang aku sampai asrama. Jangan ikut aku balik sampai dekat tempat yang kau tuju, kau turunlah. Kau jangan ikut aku balik. Dengan takdir Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak tolong menggerakkan hati Amar untuk cakap macam tu. Dan selepas Amar melepasi satu roundabout, tiba-tiba motor dia laju. Dan waktu tu Amar tengok dekat side mirror, benda tu dah tak ada. Memang Amar cakap dekat roundabout tu lah benda tu hilang dan dia boleh bawa laju. Dan bila abang dapat cerita ni, abang pun tergamam. Sebabnya roundabout tu lah pintu masuk taman perumahan abang. Aduh. Memang kena lah bang. Alamak. Sebab setiap kali abang nak keluar daripada taman perumahan tu, abang akan berjumpa dengan roundabout tu. Dan abang bercita-cita untuk tidak keluar pada waktu malam yang terlalu malam, lebih daripada pukul 12. Lepas abang dapat cerita ni, jadi Amar kata selepas daripada tu dia terus pecut laju sampai balik asrama. Dan yang benda tu tertinggal kat situ. Jadi itu dah adalah pengalaman Amar pertama kali lalu dekat Jalan Durian Tunggal dan berjumpa dengan benda Allah tu. Dan yang abang buatkan abang tak sedap adalah cerita ni memang dekat dengan lokasi rumah abang dan pintu masuk taman perumahan abang. Aduh, moga-mogalah tak ada apa-apa yang berlaku, insyaAllah. Okay, tamat cerita yang pertama. Okay guys, itulah dia cerita daripada Abang Joe. Wish, memang seram, memang seram lah. Tapi itulah yang paling lawak dia kan. Kawasan yang dia cerita tu dekat jalan dekat perumahan abang ni, Abang Joe. Aduh. Okay guys, itu sajalah reaction kita untuk hari ini. So video dah 17 minit. Okay, nanti aku cut video. Dia jadilah 10 minit, InsyaAllah. Tak adalah 10 minit, mungkin 16 minit, mungkin 15 minit. So guys, terima kasih kerana menonton video aku dari awal sampai ke akhir video. Dan aku nak cakap, minta maaf lah, sebabnya sebelum ni aku tak post video disebabkan ada beberapa benda yang tidak dapat dielakkan. Korang nak tahu apa? Kamera aku dia jatuh. Lepas tu dia punya, bukan kamera lah, phone aku jatuh. Dia punya LCD dia pecah. So tadi aku baru repair phone aku, dan aku beli skin, aku repair sendiri. So sekarang aku dah mula shoot and InsyaAllah padam dah. Okay, InsyaAllah next video kita reaction POV pula. Korang komen dekat ruang komen dekat bawah. So itu saja video aku, and thanks for watching. So bye bye.